We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi. Hari ini saya akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat atau Prihatin berjumlah 250 bilion ringgit Malaysia. Sesungguhnya pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini merupakan peluang kita untuk mengambil peluang-peluang baru yang berbangkit daripada krisis COVID-19 ini demi pembangunan masa depan negara. InsyaAllah inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membolehkan kita mencapai matlamat yang ditetapkan. Baik, mukadimah siaran pada petang ini kami mulakan tadi dengan membawakan gambaran dan juga kronologi bagaimana bermulanya pandemik COVID-19 diumumkan di peringkat global, seterusnya memberikan impak dan juga bahana kepada ekonomi negara secara tempatan di peringkat negara kita, bagaimana pada bulan Mac yang lalu telah pun melihat peningkatan kes bagi COVID-19 telah pun merencatkan dan juga memberikan kesan besar terhadap pertumbuhan dan juga jangkaan pertumbuhan ekonomi negara. Seperti mana kita sedia maklum, pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga diumumkan pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat tambahan untuk memberikan penyuluhan dan juga penumpuan yang lebih jelas tentang bagaimana kerajaan dan juga dasar-dasar ekonominya untuk kita menampung bahana dan juga kehendak COVID-19 ini yang telah pun memberikan kesan yang cukup besar terhadap negara kita. Dan hari ini kita akan memberikan penumpuan yang lebih jelas terhadap pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin seketika saja nanti. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana setia bersama kami pada petang ini di saluran TV1 dan juga saluran berita My Freeview 123. Kami akan membawakan kepada anda sebenarnya bagaimana untuk kita melihat usaha dan juga inisiatif yang diambil oleh Kementerian Keuangan, Majlis Tindakan Ekonomi dan juga Majlis Keselamatan Negara untuk membawa dan juga menilai bagaimana analisis yang lebih mendalam terhadap impak bahana COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan saja dari segi sosioekonomi tetapi juga dari segi pergerakan aktiviti manusia di peringkat tempatan dan juga di peringkat global. Apa yang lebih penting adalah walaupun berkali-kali kita mengingatkan anda supaya patuhi SOP Majlis Keselamatan Negara dan juga patuhi Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ketika ini yang telah pun diperintahkan oleh pihak kerajaan, tetapi yang lebih penting adalah untuk kita menilai semula bagaimana ekonomi itu boleh bergerak semula dan bagaimana ekonomi itu boleh dijana semula dalam memastikan setiap rakyat tidak akan ada yang ketinggalan mengikut kepada inisiatif Dewan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, pada petang ini sebelum kita memberikan laluan kepada keputusan khas oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya sebenarnya pada petang ini amat bersahati dan juga amat gembira untuk bersama dengan pakar-pakar ataupun mereka yang cukup terkenal dalam bidang masing-masing, iaitu saya perkenalkan pada petang ini Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia, dan juga Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi. Assalamualaikum, selamat petang Doktor dan juga salam sejahtera. Doktor, apa khabar? Terima kasih dan selamat gawai. Baik, mungkin ini kita kata kombinasi yang pertama untuk kita bertiga untuk kita memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap apa yang bakal kita dengar dan kita saksikan pada petang ini, iaitu perutusan khas oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi sebelum itu, kita mulakan dulu dengan Dr. Madeline. Kita melihat perjalanan dan juga rangka kerja serta landscape pergerakan aktiviti manusia telah pun berubah sejak bulan Mac yang lalu apabila kesan lengkungan
COVID-19 itu meningkat dalam negara memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan juga gerak ekonomi manusia di peringkat tempatan. Betul. Dalam hal ini, bagaimana Dr. melihat sehingga tarikh 5 Jun 2020, kerajaan telah melakukan satu dasar dan juga tindakan yang baik dalam kita memastikan tempoh 3 bulan itu adalah cukup untuk kita memberikan kesejahteraan dan juga menangani dengan bijak perkara yang berkaitan dengan COVID-19 ini, Doktor. Okey, terima kasih ya. Saya ingin jelaskan sedikit ya pandangan saya lah ya. Ini pandangan saya berkaitan dengan bagaimana saya melihat ni. Semalam ada yang bertanya, dia kata apa bezanya keadaan sekarang dengan kita ada dua krisis yang lepas. Betul. Iaitu 1997, 98, satu lagi ialah 2008 iaitu subprime crisis. So dia kata tak ada bezanya. Apa yang menjadi masalah kita ni sangat dulu tak ada pun kita kena kurung, dia kata tak ada yang perlu kita lakukan semua ini ya. Jadi saya perlu menjelaskan dalam perbincangan itu apa yang saya lihat ialah ramai di kalangan kita menganggap benda ini adalah satu perkara biasa. Baik. Jadi itu bagi dia orang, apa yang nak risau sangat. Ada yang bising masjid tak buka, yang Kristian kata kenapa church tak buka. Ini tiba-tiba bukan main rajin sangat. Gawai tak boleh buat, you know. Marah sangat ni. Saya Iban lagi. Raya pun tak boleh buat. Raya lagi lah tak boleh buat. Okay. Jadi kita kena menjelaskan apa yang berlaku ialah ini ada satu fenomena yang amat luar biasa di mana kesihatan dan ekonomi sekali kata orang berlaku sederap, berlaku serentak dan kita tidak pernah berhadapan dengan situasi begitu. Krisis-krisis sebelumnya berkaitan dengan apa yang kita gelar sebagai real sectors ataupun kalau 1997 lebih menumpu kepada sektor kewangan. Jadi kerajaan ketika itu tidak menggunakan memanggilnya krisis ekonomi. Dia panggil financial crisis. So satu sektor. Dan dalam kalau kita tengok 2008 2009 digelar sebagai subprime crisis berkaitan juga dengan kewangan. I think Prof nanti dia boleh jelaskanlah sebab itu memang bahagian kewangan. Sekarang tiba-tiba kita berhadapan bagaimana tiba-tiba ekonomi terjejas disebabkan oleh isu yang berkaitan dengan kesihatan yang kita tidak pernah fikir. Sebab selama ini kesihatan sakit kesihatan lah. Kita pernah mendengar SARS, kita pernah mendengar Ebola. Ebola was really something frightening. Tapi kita tidak berasa sangat. Sekali ini tiba-tiba dunia terhenti seketika, bukan seketika, lama. Jadi saya melihat apa yang berlaku sebelum saya akhiri. Saya melihat apa yang saya lihat bagaimana kita memerlukan bukan saja kebijaksanaan dasar kerajaan tetapi kita juga memerlukan penggemblengan itu rakyat, NGO, sektor awam, sektor swasta, bagaimana keempat-empat ini terpaksa bekerjasama, bukan hanya kerajaan perlu memikirkan. So itu kerajaan kata kenapa kita mesti duduk di rumah, itu yang orang marah sangat. So selama ini tak ada masalah pun. Jadi kita kena bertukar cara kita berfikir, cara kita melihat masalah ini dan hari ini kita akan mendengar bagaimana Yang Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan, saya pun tak tahu apa package dia, tetapi saya membayangkan ialah untuk kebaikan kita semua. Dia jangan dilihat sebagai isu politik lah. Ramai mengaitkan dia dengan isu politik. Maaflah ya, kami berdua ni orang ekonomi dan juga latar belakang akademik. Politik itu cerita kemudian bagi saya itu. Kita tolak ke tepi isu politik ataupun isu pentadbiran. Yang lebih penting adalah isu kepada rakyat dan juga untuk rakyat. Tadi Dr. Madeline telah pun menyebut tentang gambaran kepada krisis sebelum ini banyak bercerita tentang krisis keuangan ataupun krisis mata wang, krisis subprima ataupun krisis perumahan dan juga impak yang dibawa oleh krisis tersebut. Tetapi kali ini krisis kesihatan itu memberikan bahana yang cukup menyeluruh kepada setiap sektor ekonomi yang terjejas. Dari sebesar-besar sesebuah perniagaan itu sehinggalah sekecil-kecil sesebuah perniagaan, dari sebesar-besar seorang figura ataupun individu sehinggalah sekecil-kecil sesuatu isi rumah itu. Jadi dalam hal ini tidak ada yang terkecuali daripada menerima impak dan sebab itu kerajaan pun memutuskan untuk memberikan bantuan. Tidak akan ada yang terkecuali dan no one will be left behind. Jadi bagaimana Dr. Aimi Zul Hamid melihat perkara ini sebagai satu cabaran buat kerajaan sebenarnya kerana mungkin untuk menyediakan pelan ekonomi itu mempunyai peruntukan yang besar. Kalau kita lihat 250 bilion ringgit diperuntukkan dan juga komitmen yang diperlukan oleh pihak kerajaan dalam memastikan ekonomi masih terus boleh dijana. Okey, satu soalan yang cukup bagus, banyak dalam tu saya nak jawab sebenarnya. Okey, kalau kita melihat secara senang, saya sambung daripada Dr. Madeline tadi, okey, ini adalah isu kesihatan. Kalau nak cerita kat Makcik Kiah dengan Pak Saleh ini kan, yang karakter yang kita pakai ni, kita cakap kalau kenapa lama sangat? Kenapa? Kalau kita tak boleh selesaikan masalah kesihatan, tak selesai penyakit, kita tak boleh berniaga. Betul.
Ya, kita tak boleh balik kepada asal kita. Jadi bila kita tak boleh balik pada asal kita tu, kita tak boleh kerja, tak boleh macam tu. Itu sudah senang je cerita dia. So apa pun kita kena jaga kesihatan dulu, barulah ekonomi itu akan pulih. Kalau kita ikut apa SOP yang kerajaan buat tu, tak boleh. Tapi apa pun yang telah dibuat oleh kerajaan tu adalah saya tabik lah. Bukan senang nak koordinasi dengan Majlis Tindakan Negara, dengan segala gembelingkan pihak swasta kan. In fact, kalau kita pergi ke YouTube, banyak negara yang salute dengan cara Malaysia handle kita daripada the highest number of COVID-19 cases ni dalam Asia Tenggara turun sampai nombor 4. Macam mana kita kontrol dengan jemaah tabligh yang awalnya, unfortunately kan. Tapi kita boleh kontrol. It's not easy Dan salah satu benda yang kita nak highlight hari ini mungkin kita dengar ucapan daripada Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul Menteri Kewangan adalah dia dalam laksana tu dia nak fokus ada 3 benda: memperkasakan rakyat, saya ingat ni melonjak perniagaan dan merangsang ekonomi. Sebab dia nak apa kita nak tengok hari ni, jangan fikir jauh. Kita kena fikir 3 bulan je. Kita dah lepas 3 bulan, orang dah dapat duit, dah dapat BBN dan sebagainya. Bagaimana pula dalam 3 bulan ni? Orang dah tak boleh menjaja dah lama. Saya beritahu mak andam pun dah tutup banyaknya. Tak ada kenduri kahwin. Caterer dah tutup. Kan banyak lagi penjaja kecil dah tutup. Orang yang gunting rambut, barber semua tak boleh berniaga. Macam mana how we move on? Kalau masih lagi PKP tahan lagi 3 bulan. Aduh kan. Jadi data yang saya dapat pun dari banyak data-data yang nanti saya akan share lah. Cukup menakutkan. Antaranya daripada Pakeso sendiri, daripada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan sendiri dan berbagai lagi menyatakan bahawa we have to do something. Jadi hari ini harapan kita kerajaan melihat bagaimana nak membantu untuk at least kita dalam breathing space lah. Mungkin Menteri Kewangan ada berkata bahawa kita dalam ada 6 R. Hari ini kita ada 4th R kita, recovery dia panggil. Macam mana kita membangunkan semula ekonomi kita. Kita akan tengok macam mana lah. Kita pun tak tahu. Saya pun macam Dr. Medlin juga. Saya pun tak tahu apa package-nya. Berteka-teki juga kan. Nanti kita ulas lah. Seluruh rakyat Malaysia sebenarnya berteka-teki nak tahu sama adakah akan ada beberapa bantuan ataupun peruntukan yang ditambah ataupun mungkin PKPB ini akan dilanjutkan atau tidak. Kita masih lagi tidak ada bayangan untuk perkara itu. Tetapi Doktor, saya cukup suka untuk melihat perkataan pemulihan itu kerana tidak akan ada meritnya dipilih perkataan pemulihan itu kalau tidak ada rangka kerja ataupun hala tuju bagi pelan yang akan dirangka dan juga dijana. Pemulihan itu secara asasnya konotasi itu membawa erti bahawasanya kita mengembalikan ataupun kita merawat kecederaan yang telah dialami baik seseorang ataupun dalam sesebuah entiti figura gambaran kepada perkara pemulihan itu. Jadi lebih pentingnya adalah dalam aspek pemulihan ekonomi, adakah pemahaman asasnya apabila kita pulihkan ekonomi, kita boleh mengembalikan keadaan itu kepada seperti asal ataupun sudah ada impak dan juga kesannya, apa yang boleh kita lakukan, kita move forward dan kita mulakan sesuatu yang baru, Doktor. Okey, saya okey. Betul istilah di sini banyak kita mendengar perkataan tadi disebut ada 6 R ada R tapi dalam bahasa Inggerisnya lah dan disebut recovery dan sebab pelan pemulihan ni selalunya dilaksanakan yang kita lihat kalau tak silap saya tajuk dia ialah pemulihan jangka pendek sebab apa yang berlaku sekarang dari segi ekonomi selalunya pelan pemulihan itu dilakukan apabila ekonomi mengalami sesuatu keadaan. Sebab kami ekonomi ni kami tidak boleh menggunakan perkataan yang sewenang-wenangnya. Ada orang kata sekarang kita berada dalam keadaan depression. Ya ampun, saya dah takut ya. Sebab depression ataupun kebelesetan. Istilah ini mungkin di media masa orang boleh guna sesuka hati Tetapi sebagai seorang yang dari latar belakang tertentu, ada perkataan-perkataan yang tak boleh digunakan. Kita hanya boleh menggunakan dia bila kadar pertumbuhan ekonomi itu berapa kadar dia. Macam juga pengangguran. Kita mengatakan pengangguran itu berada di dalam keadaan. Kita mengatakan guna tenaga penuh. Maksudnya siapa yang nak bekerja dengan jumlah pekerjaan itu mencukup sama. Okey, itu kurang daripada 3%. So ada setengah orang tu 0.7%. Oh, dia kata kadar pengangguran kita dah di luar ni menakutkan. Itu penting kita maklumat ini saya ingin jelaskan Jadi apa yang saya menjangkakan sebab saya tengok tajuk tadi iaitu pelan pemulihan jangka pendek. So saya membayangkan sampai bulan Disember. Sebab dalam ekonomi, dalam perancangan kita ada 3 jangka masa yang sering digunakan. Satu jangka pendek, satu jangka masa pertengahan, satu jangka masa panjang.
Kalau jangka pendek itu selalunya antara kurang daripada 1 tahun atau 2 tahun. Pertengahan 2 tahun hingga 5 tahun. Ataupun jangka panjang ialah lebih 10 tahun. Itu kalau kita tengok rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia 10 tahun. Rangka rancangan jangka panjang 20 tahun. Betul. DEB 20 tahun. Wawasan. So jadi yang ini jangka pendek. Kenapa dia jangka pendek? Dia mesti menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Apa dia masalah yang kita hadapi sekarang? So kalau kita lihat apa yang sedang memeningkan, saya bayangkan ya, mereka yang berada di kementerian, saya menengok ramai rakan-rakan saya sebab daripada UKM Tan Sri Azlan, one of them is my former boss. Dia mengetuai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Saya bayangkan mesti pening hari-hari memikirkan bagaimana nak mengimbangkan. Satu ialah sama ada kita nak meneruskan MCO ataupun arahan kawalan yang dikata. Kalau kita kekalkan yang itu, ekonomi terus berhenti, 0.0 pertumbuhan, ataupun kita buka and then biarkan ekonomi berkembang. So ada setengah negara dalam negara seperti Amerika Syarikat atas nama katanya in the name of freedom, in the name of human rights, biarkan dia nak berjalan ke, dia nak buka. Malaysia tidak mengambil kesempatan dan lepas tu jumlahnya ramai pun mati. Jadi Malaysia mengambil tindakan yang berhemah, bukan sekadar nak memuji whatever it is. I totally agree with you, Prof. Kita telah melakukan yang terbaik yang perlu dilakukan. Betul. Dan yang boleh kita lakukan. Kita boleh berangan-angan, berimpikan mencapai benda yang whatever. Tapi adakah kita mempunyai keupayaan? You pose a very important question tadi. Do we have the financial resources? Dengan 250 bilion ringgit. Habis kalkulator tak tahu saya berapa jumlah zero. Ramai orang kata, inilah dia kata ni semua tipu ni. Ini cungka sesuatu disebut. Selagi kita belum berada dalam situasi itu, kita tidak tahu. Dan Malaysia sebab kita apa yang saya dah lakukan, kita telah menguraikan dan kita rankkan negara-negara yang telah melakukan all the packages yang telah dilakukan. Malaysia antara yang terbesar. We allocated about 17% daripada keluaran dalam negara kasar pada ketika itu. Nilainya mungkin kecil daripada apa yang di US, of course nilainya besar. Tetapi dari segi peruntukan, peratusan daripada keluaran dalam negara kasar kita sekitar 17%, that 250 bilion. Jadi ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ekonomi tanpa mengorbankan yang dari segi kesihatan. Sebab ada sekarang orang berdebat, inilah tak guna sebab kita mengutamakan ekonomi, ini kapitalisme, tak kisahlah. Sebab dia kata sedangkan kesihatan itu. I love when Prof tadi kata Cik Kia dengan Pak Saleh sebab kat Sarawak tu dia yang jual mi kolok tu. Sebab mereka mungkin tidak faham ke tingkat begitu. Tapi kalau kita boleh menjelaskan bahawa benda ini bukan bertujuan untuk menyusahkan kita ni. Dia adalah satu usaha yang sungguh murni dan kita sebagai sebagai individu, kita ada tanggungjawab. Kalau kerajaan dah kata jangan bergerak tu, janganlah. Itu je yang paling mudah lah kita. Tak payah. Nak bercerita tentang perkara yang mudah, sememangnya mudah untuk kita bercerita tentang sesuatu dasar ekonomi itu di atas kertas. Mungkin angkanya nampak cantik, mungkin pembahagian kepada sektor-sektornya itu nampak jelas dan juga nampak cantik. Tetapi apabila dilaksanakan, contohnya bantuan prihatin nasional, bantuan untuk penjaja, bantuan untuk IKS, nelayan dan sebagainya dilaksanakan, masih lagi berlaku suara-suara sumbang yang katanya kami tidak mendapat bantuan ini kerana masalah tidak layak dan sebagainya, ataupun masalah berlakunya kerana birokrasi dan sebagainya. Jadi adakah dalam hal ini analisis untuk kita melihat dasar dan juga pelaksanaan dasar itu perlu diselarikan dan juga disekalikan untuk kita menilai keberkesanan setiap agenda dan juga dasar ekonomi kerajaan supaya sampai ke peringkat akar umbi, Dr. Aim? Okey. Pertama sekali saya letak kesimpulan kat atas dulu. You can never satisfy everybody. Betul. You tak boleh memuaskan hati setiap orang. Apa yang dibuat adalah oleh kerajaan, saya percaya adalah yang terbaik berdasarkan sumber keuangan yang kita ada. Kita faham bahawa 200 sekarang dah 261 bilion ringgit yang telah dikeluarkan. 35 bilion atau 36 bilion adalah actual cash yang keluar daripada kerajaan. Yang lain tu kita pun rasa moratorium pengurangan bill trade dan sebagainya, KWSP dan sebagainya itu ada. Tapi sebab itulah Kementerian Keuangan mengadakan laksana. Dia nak tengok the monitoring sampaikah duit yang diberikan kepada target customers, target group tu. Lepas tu saya follow juga Tengku Zafrul punya tu. Dia banyak buat engagement
dengan pelbagai grup, daripada professional bodies, ya, daripada FMM manufacturing dan sebagainya, untuk memahami apa yang berlaku on the ground. That's very good, very good. Dia kumpulkan data-data tu. Dan kita harapkan bukan sekat data lah, dia akan terjemahkan supaya apa yang Ismail cakap tadi, kita boleh sinkronisekan antara dasar yang kita nak buat dengan apa yang kita implement. Kerana banyak orang bertanya, lambatlah nak dapat duit, kan? Bukan senang. Kita negara 32 juta. Ya, kita kena tengok macam mana kita pergi Sabah dan Sarawak. Macam mana how rural the area, kan? Jauh nak travel ke bandar pun ambil masa 2-3 hari, ya, Dok? Ya. So kita kena fikir macam mana, perlukah kita pakai e-wallet dan sebagainya. Banyak pelbagai benda lagi. It's not easy, kita kena sabar. Seperti yang saya cakap, benda ni pertama kesihatan. Kita jaga kesihatan, barulah kita balik kepada kita punya meniaga, kita bekerja. Kalau tak jaga kesihatan, tak boleh. Sebab ini bagi saya lah, saya selalu pakai kataan World War III against the musuh yang kita tak nampak. Betul. Ya, macam mana kita nak olah? Bukan senang. Kalau kita musuh nampak, senang kita target. Yang kita nampak, mana COVID dia kata. Kan? Mana COVID? Buatlah, keluarlah macam-macam. Nampak sihat tapi mungkin pembawanya. Pembawanya kita nampak. Lepas tu bila ada orang bawa, orang tu kena marah. Kena hentam dekat social media, kan. Ada macam balik tu, saya ingat yang pergi ke Brunei misalnya. Kena hentam teruk. Dia kenapa pergi tabligh kat Malaysia, dia kata. Allahu Akbar, kata. Kan, jangan buat cerita. Tapi dia doesn't matter. Sebab saya pernah bercakap dalam satu siri, saya bercakap COVID ni satu penyakit. Dia tak mengenal usia, dia tak mengenal kaum, dia tak mengenal agama, dia tak mengenal siapa pun, tak mengenal warna kulit pun, dia tetap akan sampai. Jadi penting pertama kita jaga kesihatan, back to kesihatan. SOP pun dah ni, ada 3S dan 3W dan sebagainya. Kita dah clear, kan. Kita follow je, kan. InsyaAllah. Sebab itulah orang kata sampai bila habis PKP. Selagi ada kes, selagi itulah PKP mungkin akan disambung, tak tahulah, kan. Bukan hak kita untuk memberikan, kan, tapi itulah hakikatnya, bahawa kita perlu faham secara simple, secara mudah bagi orang kamu faham, ya. Bagaimana kita tak sampai beritahu, sebab dia banyak koordinasi, dia bukan senang, dia punya pecahan nak sampai kepada grassroots tu bukan senang. Masa inilah kita mengkoordinasikan politik, ya, parti-parti politik, sebagainya. Yes. Masa ni lah penghulu-penghulu, penggawa-penggawa come together. This is the coordination side. Baik, bercerita tentang koordinasi itu satu perkara yang cukup baik juga kerana Majlis Tindakan Ekonomi dikoordinasikan bersama dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan agar setiap pelan, rangka dan juga peruntukan yang dibawa dalam setiap pelan dan juga pakej rancangan ekonomi itu boleh digerakkan dan juga dijana secara keseluruhannya. Kerana kalau kita melihat Majlis Tindakan Ekonomi bersama dengan Kementerian Keuangan juga bukan saja sebelum kita melihat peningkatan kes COVID-19 ini, tetapi sebelum bermulanya keadaan yang parah ini, Majlis Tindakan Ekonomi sudah pun bermula menggerakkan beberapa pakej bagi memastikan agar kita dapat menampung segala bahana ekonomi yang sedang melanda. Baik, sekembalinya nanti, sebenarnya saya suka untuk menyentuh tentang koordinasi yang disebutkan oleh Dr. Aimi tadi. Dr. Madeline, kalau kita lihat dalam hal ini, bukan sahaja peranan yang dibawa oleh Kementerian Keuangan, Majlis Tindakan Ekonomi, tapi juga setiap kementerian yang terlibat dalam memastikan golongan sasar yang bertumpu di bawah kementerian itu mendapat setiap bantuan dan juga manfaat yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi bagaimana dalam kita melihat koordinasi yang berkesan, jentera kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah satu gambaran kepada jentera yang bergerak untuk menuju ke hadapan dan tidak akan terjejah disebabkan oleh COVID-19 ini. Okey, terima kasih. Sebab isu apa kata tadi, bagaimana kita nak koordinasi menyampaikan, nak mengkoordinasi, ya, dari segi bantuan ini. Memang di peringkat federal memang dah ada, di peringkat negeri juga ada. Dan saya suka menyentuh tadi, dia daripada peringkat yang paling atas sampai ke peringkat yang paling bawah. Kita kena terima hakikat. Satu perkara yang kita kena terima hakikat, bahawa ada juga yang terlepas. This is what we call you fall in between the cracks. Okay? Maksudnya memang kalau kita lihat di Malaysia, kita banyak bergantung kepada senarai. Kita disuka bersenarai dan juga ada dalam catatan database dan sebagainya. Mungkin ada yang terlepas, ya. Dan saya pernah membangkitkan isu ni akibat daripada perbincangan dan sebagainya.
Tapi ada juga individu yang merasakan, bukan individu lah, mungkin para politik, ahli politik, merasakan ini seolah-olah dilihat sebagai mencari kelemahan mereka. Okey. So bagi saya, kita terima benda tu, dan kalau kita jumpa ada yang terlepas, mari kita cari bersama. Koordinasi ini sangat penting, ya. Kita cari kelebihan berbanding kelemahan. Betul. Okay. Dr. Madil, kita nak memberi laluan kepada kita bersama juga petang ini dengan Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, untuk kita hubungi bersama. Hello, selamat petang. Tan Sri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, sekali lagi Tan Sri, kita bersua kembali tapi mungkin dalam medium yang sedikit berlainan dan juga berbeza. Tan Sri, untuk kita menantikan dan juga melihat apakah yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang ini, Majlis Tindakan Ekonomi dan juga Kementerian Keuangan sudah semestinya merangka pelan-pelan yang dianggap sebagai mampu untuk menangani masalah COVID-19 ini. Jadi apakah sebenarnya gambaran awal yang boleh kita lihat kepada kehendak dalam pelan pembangunan ekonomi jangka pendek yang akan diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seketika nanti? Tan Sri. Terima kasih sebenarnya, dan kawan saya tu Prof Madeline ada di situ. Apa khabar? Hai Prof. Bukan kawan, bos. Terima kasih selalu berkongsi pandangan. Dia dalam konteks kita berhadapan dengan krisis yang sebegini teruk, bagi saya kita kena pastikan bahawa recovery plan yang kita kemukakan tu dia mencakupi semua pihak. Yang menjadi cabaran ialah bagaimana nak mencakupi semua pihak sebaik yang mungkin. Ada 3 dimensi yang bagi saya yang utama. Pertamanya ialah rakyat, the individual, isi rumah dan semua orang lah secara individu. Yang keduanya ialah sektor perniagaan. Dan bila kita kata sektor perniagaan ni, dia bukan sahaja, of course, prioriti kita kepada yang sederhana, kecil, tetapi juga sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni adalah merentasi semua, termasuk juga syarikat yang agak besar, mid-size syarikat. Dan yang ketiganya ialah apa jua yang kita buat dalam konteks dua ni, dia harusnya memberi kesan kepada negara secara keseluruhan, the economic of the nation. Jadi kita nak pastikan, bagi saya ini 3 dimensi yang penting dalam kita merangka strategi untuk recover balik ekonomi negara kita. Okey, Tan Sri, dalam tempoh 6 bulan untuk kita melakukan pelaksanaan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini, kita sedia maklum 2 pakej rasukan ekonomi yang diumumkan menelan belanja lebih kurang 260 bilion ringgit. Jadi adakah untuk pelan yang mendatang dalam tempoh 6 bulan ini akan terus kembali menelan belanja yang besar untuk Malaysia, dan kalau sekiranya belanja yang besar itu diperuntukkan, apakah orang kata output yang akan diperoleh daripada pihak kerajaan khususnya kepada rakyat dan juga pihak pentadbiran kerajaan secara keseluruhannya, Tan Sri? Of course, bila mana kita membuat apa-apa ransangan dan recovery, dia akan melibatkan perbelanjaan. Tapi saya percaya kita mencari jalan-jalan yang juga berinovatif. Maksudnya ada juga bahagian-bahagian yang mungkin boleh dilaksanakan secara kerjasama di antara kerajaan dan juga pihak swasta. Dan jadi berarti we must come together lah dalam konteks ini. Dan betul, mungkin sebelum ni banyak orang bercakap tentang defisit kerajaan dan sebagainya. Pada hemat saya lah secara peribadi, kalau kita lihat pun sejarah di negara kita ni, setiap kali kita berhadapan dengan krisis, kalau kita ambil contohnya 1998, 2008, 2009 dan sebagainya, sememangnya bagi saya kita berkemungkinan akan menanggung defisit yang lebih besar. Defisit ni dari segi ekonomi memang kalau secara bahasanya nampak macam tak bagus. Tetapi kalau ianya disasarkan dengan tujuan yang betul dan terkawal, matlamat yang sebaiknya, tak ada masalah. Bagi saya Malaysia seharusnya bersedia untuk menerima defisit yang lebih tinggi sedikit, as long as kita tahu apa tujuan dia dan perancangannya dan bagaimana kita akan dapat kembali kepada keadaan defisit yang baik. Kalau kita ingat masa 2008-2009, defisit kita mencecah hampir 6.7% daripada keluaran ekonomi negara. Kemudian beransur-ansur kita pulih kepada lebih kurang 3.2% begitu. Jadi berarti nothing wrong about taking spending, asalkan kita jelas spending ini untuk apa. Jadi bagi saya, apa jua yang boleh merangsang ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih sustainable
Jadi berarti there will be a time that government have to slow down ataupun exit daripada pembelanjaan defisit, tetapi kemudian sektor swasta yang pulih itu yang seharusnya menjadi penggerak utama kepada ekonomi negara. Okey, Tan Sri bercerita tentang beberapa sektor swasta yang pulih. Dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, kelonggaran dari segi membuka semula ekonomi telah pun diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi masih lagi ada beberapa sektor perniagaan yang tidak lagi dibenarkan beroperasi dan tidak dibenarkan untuk dibuka. Jadi dalam hal ini ada dua perkara yang boleh kita lihat, sektor yang diberikan kelonggaran beroperasi dan sektor yang masih belum diberikan kebenaran beroperasi. Jadi bagi pihak Majlis Tindakan Ekonomi, bagaimana melihat kepada perjalanan dan juga survivability kepada sektor yang belum dibenarkan ini, Tan Sri? Saya perlu jelaskan premis ataupun the umbrella policy yang kita ada. Semasa kita membuat keputusan untuk membuka semula ekonomi bermula pada 4 Mei yang lalu, dia spiritnya kita kena faham. Prioriti ataupun keutamaan yang perlu ada di atas itu ialah ada dua. Satu ialah untuk kita memastikan COVID itu tidak menyerang kita semula. Dan yang keduanya ialah memastikan sebanyak yang mungkin, sepantas yang mungkin, semua sektor ekonomi haruslah dibolehkan beroperasi dan pulih kembali. Jadi itu premis yang utama. Jadi kalau dalam konteks ekonomi lah kita panggil ini negative list. Maksudnya premis kita ialah semua buka, yang mana yang nak ditutup. Berbeza dengan semua tutup, yang mana nak dibuka. Jadi di peringkat awal dulu semua tutup, yang essential, penting sahaja buka. Tapi sekarang ni semua buka, yang mana nak ditutup. Yang ditutup ni hanya yang mempunyai benar-benar kesan yang berkemungkinan berisiko dalam konteks kita menangani COVID. Tetapi pada hemat saya lah, kami telah mengadakan banyak pertemuan dengan pelbagai sektor, you just name it lah. Semua sektor-sektor yang telah kita ada duduk bersama. Bagi saya ialah kita mesti mencari ruang yang sebaik yang mungkin. Kita kena kreatif, berinovasi dan targeted kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu sahaja sekiranya kita perlu tutup. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh sekarang ni, setengah negara dah mula membuat pendekatan, dia menilai contohnya risiko tinggi, risiko sederhana, risiko rendah. Jadi negara yang contohnya pengunjung yang datang daripada risiko yang rendah tidak mungkin dikenakan kuarantin. Jadi berarti kuarantin itu dikenakan berdasarkan kepada risiko. Jadi tidak lagi blanket asal datang saja kena, tidak begitu. Jadi di sini kekuatan yang ada pada kita. Kita kena ingat ya, Malaysia adalah antara negara yang mungkin keempat dikatakan begitu yang berjaya menangani COVID krisis. Ini kekuatan kita. Jadi berarti kita mesti percaya dan yakin dengan kekuatan kita dan capitalize dengan kekuatan kita. Jadi di mana boleh kita buka, kita buka. Tetapi SOP tetap ada, peraturan-peraturan. Yang pentingnya ialah bagi saya bottom line, bukan lagi pihak berkuasa yang datang nak bagi tahu kita. Itu bagi saya adalah negara ketiga lah. Bagi saya yang terbaiknya ialah kita sebagai rakyat, sebagai individu, sebagai pemilik syarikat, kita yang harus mengambil tindakan. Janganlah kita buat SOP sehingga ianya tidak menggalakkan orang begitu. Baik. Satu penjelasan yang cukup kolektif daripada Tan Sri. Terima kasih sekali lagi pada Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, dan juga terima kasih juga pada Majlis Tindakan Ekonomi kerana membantu dan juga menjadi elemen penting dalam penyediaan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek untuk Peringkat Persekutuan dan sebagainya. Terima kasih sekali Tan Sri kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah satu penjelasan yang cukup kolektif yang kita dapat bawakan kerana sebenarnya tadi Tan Sri bercerita tentang bukan kita nak membandingkan sektor mana yang perlu ditutup, tetapi sektor mana yang perlu dibuka dan sektor mana yang boleh dikecualikan untuk kita membendung penularan jangkitan COVID-19 ini. Bercakap tentang COVID-19 ini, dia seolah-olah membawa kita kepada keadaan serba dibuatnya. Kerana kita nak buka ekonomi, tapi kita takut kepada risiko jangkitan yang akan kembali semula sekiranya kita buka seluas-luasnya ekonomi seperti sedia kala. Dan disebabkan itu, ada SOP yang digerakkan dan juga diberikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Jadi ini satu persoalan pokok yang perlu dibawakan gambaran yang lebih jelas. Kerana kalau boleh
boleh kita lihat bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kerana ada masyarakat yang berbalah mengenai kenapa kita perlu yakin untuk membuka ekonomi sedangkan jangkitan itu masih lagi belum pada kadar sifar, dan kenapa perlu kita tidak membuka ekonomi sedangkan jangkitan itu sudah pun mencatatkan 1 digit untuk warga negara tempatan. Jadi dua pendapat yang berbeza ini perlu untuk kita tangani bersama. Apa pendapat Dr. Aimi? Bagi saya macam ni, apabila Yang Amat Perdana Menteri bercerita, dia menggunakan karakter. Karakter Pak Saleh dengan Mak Cik Kiah. Kan? Tapi karakter tu orang senang terima dan orang mudah relate. Similar lah dengan analogi yang sama. Mungkin kerajaan juga saya cadangkan menggunakan itu untuk bercerita tentang bagaimana dari segi kesihatan. Kesihatan itu number one. Barulah kita balik kepada norma yang lama kita. Kan? Dia tak akan sama macam dulu lagi dah. Tak ada pelancong tempatan akan datang selagi border kita tak buka. Ya, so hotel tak buka, sebab tak boleh merentas antara negeri. Mungkin kalau Sarawak tu dia jauh, Kuching ke Miri tu lain lah. Betul. Kan? Tapi kalau misalnya negeri yang lebih kecil tak ada lah. Dia mungkin tak perlukan menginap dan sebagainya. Tapi hakikatnya kita harus melihat bagaimana kita menyampaikan mesej. Setakat ni apa yang dibuat oleh MKN, Majlis Tindakan Negara ni saya puji. Dari segi koordinasi mesej kita nampak clear, datang dari satu. Terutamanya menangani isu masalah fake message. Fake news banyak. Ya, cara dia, koordinasinya. Ada seorang spokesperson untuk setiap satu. Bahagian kesihatan ada, bahagian KDN ada. Jadi kita nampak clear. Jadi dari segi orang akan nampak, kita kena bagi contoh. Analogi kena bagi contoh. Orang ni on the street kita mungkin faham. Tapi orang on the street dia tak faham. Kita kena bagi karakter. Dan karakter kita relatekan sampai karakter yang orang yang dia kenal. Yang dia kenal dan mudah relate tu. Orang on the street. Jadi fahamlah kenapa orang ni tak boleh nak bekerja selagi dia tak dari segi kesihatan. Kedai mungkin ada 10 meja. Tapi yang boleh letak orang mungkin biasanya 40 orang. Kan? Dah tinggal separuh. Itu yang jadi macam mana nak berniaga. Kalau dia buat take away pun mungkin 30% aja. Bisnes ni mungkin drop. Dan dari segi untungnya dah bersih dan sebagainya. Okey, satu penjelasan cukup kolektif. Inilah masanya yang kita nantikan sebenarnya untuk pada petang ini seluruh rakyat Malaysia menantikan bagi keputusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersempena dengan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang diumumkan. Dan ini merupakan inisiatif juga gagasan di bawah Kementerian Kewangan, Majlis Tindakan Ekonomi, Majlis Keselamatan Negara dan juga yang akan disampaikan keputusannya oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Jadi terus saja kita menyaksikan keputusan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah keputusan khas yang telah pun kita dengar dan kita saksikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, dengan hashtag yang boleh kita sama-sama kongsikan, penjana juga bersama menjana ekonomi, dan juga hashtag kerajaan prihatin ataupun tak ada pagarnya itu, dengan tagline yang kita gunakan ataupun dalam ucapan keputusan khas tadi, bersama menjana ekonomi. Satu perkongsian cukup baik juga untuk kita teladani dan juga kita tekuni bersama untuk kita melihat kerangka dan juga elemen yang dimaktubkan di bawah pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Mungkin kita boleh terus saja bersama dengan Dr. Madeline untuk kita melihat kepada antara lain kerangka yang digagaskan ataupun disebutkan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi adalah untuk melihat bagaimana ekonomi dijana semula melalui perbelanjaan di peringkat tempatan, untuk meningkatkan perbelanjaan masyarakat untuk sektor-sektor tempatan khususnya. Beberapa pelepasan cukai dilaksanakan dan juga itu digambarkan sebagai salah satu inisiatif kerajaan dalam memastikan ekonomi akan terus bergerak dan juga berdaya saing. Apa pandangan Doktor? Okey, reaksi pertama saya terhadap ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya memang mula-mula memang kita tertunggu-tunggu. Jadi bila dengar setiap perkara yang dinyatakan, saya lihat memang usaha kerajaan ialah untuk bagaimana cuba meringankan beban dalam jangka masa pendek ini, dan sebab bagi saya jangka panjang nanti ialah untuk pertumbuhan ekonomi. Okey. Apa yang ingin saya jelaskan di sini ialah COVID-19 dan juga apa yang kita katakan MCOC ataupun arahan pergerakan itu sebenarnya disebabkan oleh dua fenomena yang berlaku dari segi ekonomi. Satu dari segi pengeluaran, satu dari segi penggunaan. Pengeluaran maksudnya sebab COVID ini dia tidak ada vaksin dia. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah ialah dengan memastikan penularan dia dihentikan. Jadi penularan boleh diberhentikan melalui dari segi pengeluaran dan penggunaan. Sebab COVID boleh menular dalam keadaan iaitu
berlakunya kepadatan. So that's why office kena diberhentikan, shopping complex kena diberhentikan. Itu dari segi pengeluaran. Dari segi penggunaan kita tengok segala bentuk hotel, even kalau kita nak pergi ke warung dan sebagainya juga terpaksa diberhenti. So dua senario yang berlaku. Pengeluaran berhenti, penggunaan berhenti. Jadi bila saya mendengar ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, secara umum dari segi ekonominya, dia cuba menyelesaikan kedua-dua ini dulu. Dari segi pengeluaran bagaimana? How can you revive kedua-dua ini? Pengeluaran, so that ekonomi akan yang 6R tadilah. Yang kedua ialah dari segi penggunaan. Jadi selalunya dalam pakej rancangan dia boleh memilih. Satu, selalunya orang guna either fiskal, dasar fiskal. Okey, dasar fiskal ini selalunya dia melibatkan macam kita biasa dengarlah yang sekarang ni. Satu lagi ialah dari segi monetary, iaitu you mengubah kadar bunga. Okey, fiskal dilakukan oleh kerajaan dengan mengubah inilah menggalakkan insentif, memberi insentif dan sebagainya dan memberi bantuan secara terus. Yang kedua, kalau dia menggunakan monetary, ini selalunya kita tak dengar sangat sebab bank negara yang akan menguruskan. Betul. Jadi apa yang kita yang saya dengar tadi, 3 yang nak dilakukan, bagaimana nak membantu isi rumah. Okey, pekerjaan was the first one yang kita dengar. Okey, pekerjaan, saya pun happy lah bila tengok pekerjaan. Yang kedua, banyak daripada 35 bilion tu. Yang kedua ialah dari segi perniagaan. Sebab disebut tentang pentingnya untuk menjana semula, membangkitkan semula ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah ekonomi dalam jangka masa panjang. Ini tidak banyak sangat disentuh. Sebab saya rasa yang banyak sekali disentuh ialah bagaimana supaya masyarakat, rakyat umum macam kita, apa yang dapat kita untuk meringankan beban kita. Yang kedua, perniagaan. Memang saya mendengar bila sebut pekerjaan, diperincikan OKU, penganggur dan sebagainya. So saya happy lah. Saya lah. Okey, itu yang saya nak kata dulu lah. Doktor dah menyentuh tentang industri pekerjaan dan juga pengangguran itu. Satu perkara yang penting juga kalau kita boleh melihat angka bilangan pengangguran itu secara realitinya semakin bertambah disebabkan COVID-19 ini. Tapi itu perkara yang diberikan perhatian terlebih dahulu oleh pihak kerajaan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita akan terus saja menghubungi Datuk Naim Mohamad yang juga merupakan Ketua Pengarah Program Persatuan Perdagangan dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama. Tapi sebelum itu, kita kembali bersama Dr. Aimi. Tadi Dr. Madeline kata tentang isu pengangguran juga pekerjaan. Kita juga ada berbual berkenaan perkara tersebut kerana kalau boleh kita tekuni dan juga telusuri bersama, banyak insentif-insentif yang diberikan, bukan saja insentif tapi pengecualian cukai dan juga untuk kita melihat pengecualian bagi cukai pendapatan dan sebagainya yang banyak dikorelasikan ataupun kesannya semula kepada pekerjaan dan juga industri pekerjaan. Jadi bagaimana doktor melihat segala bentuk bantuan yang diasimilasikan terhadap sektor-sektor yang lain ini sebenarnya berbalik semula kepada meningkatkan peluang pekerjaan dan juga merancangkan industri pekerjaan itu sendiri? Betul. Dia create kepada kita panggil ekosistem. Jadi ekonomi ni dia tak boleh tekan switch jalan, tak boleh. Kita create dia punya senario, kita create dia punya demand, permintaan dan bekalan dan sebagainya. Jadi apa yang saya suka juga dalam package ni, rancangan ni sama 35 bilion ni, dia tackle masalah head on. Okey, pertama pengangguran. Pengangguran ini memperkasakan rakyat. Dia nampak peningkatan, orang semua hilang kerja, PKP dan sebagainya. Jadi dia tackle, dia sambungkan lagi apa yang kita buat dari itu, program-program dia teruskan. Dia tak habis 3 bulan. Dia sambungkan lagi sampai mana yang sampai Disember kita sampaikan ke Disember, tapi at least 3 bulan. Lepas tu dari segi melonjakkan balik perniagaan, dia juga tetap bersama juga terus invest, melabur dalam dari segi digital ekonomi. Kita lihat banyak kerajaan terus memberikan bantuan kepada IKS, perubahan kepada penghijrahan kepada talian bisnes online dan sebagainya. Dan tak lupa juga bila pelaksanaan ekonomi ni, bila kita ada holding ni, dia diikat sekali. Dia bukan sahaja melihat kepada pelaburan tempatan, dia juga melihat menarik pelabur asing. Ada banyak insentif untuk menarik pelabur asing, FDI yang saya masukkan di sini. Pengecualian cukai sebenarnya untuk memindahkan ibu pejabat dari luar ke Malaysia. Sekiranya mereka ada pejabat misalnya, ubah kilang ke Malaysia pun masih ada exemption yang ini diberikan grant lagi kepada melalui MIDA dan sebagainya. Jadi kita lihat dia melihat sesuatu dengan totaliti. Kita nampak kerajaan bersungguh-sungguh, dia go on the ground, dia faham daripada kita bercerita tadi awal tadi, dia banyak meeting dengan pelbagai grup. Ni. Jadi kerajaan faham apa yang berlaku dan diambil dan ditranslasikan, ditafsirkan menjadi program yang ni. Kalau saya nak kira lah 35 bilion ni sebenarnya daripada yang pertama
daripada sebelum pertukaran kerajaan, ya, total kerajaan sebenarnya dah 296.5 bilion. Dulu 261.5 tambah 35 dekat 300 bilion ringgit. Itu satu jumlah yang besar bagi sebuah Malaysia yang KDNK yang hanya 1.2 trilion ringgit. Ini satu yang baguslah. Jadi menunjukkan komitmen kerajaan. Itu tak masalah. Dan dari segi ekonomi, ya, daripada kerajaan juga mengadakan sukuk prihatin, ya, rakyat. Jadi dia nampak dia nak involve semua. Apa yang penting kita apa yang diperlukan, apa yang mahukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah kita mengikut jejak yang kerajaan mahu. Kita ikut step yang kita mahu. Dan saya suka banyak dilihat pada OKU dan sebagainya. Dan melihat juga sektor yang bermasalah seperti sektor pelancongan. Bagaimana dilihat dari segi retraining dan sebagainya. Ya, apakah yang kita boleh buat dengan orang yang banyak terpaksa kehilangan pekerjaan, hotel tutup, ya. Bas pelancong tak dibawa, tak ada pelancong dan sebagainya. Ini akan berlaku untuk satu masa yang mungkin sehingga akhir tahun ini, bila kita tak tahu sebab tak ada pelancong datang ke Malaysia, kan. Jadi dia menyentuh banyaklah. Tapi again kita tak boleh, seperti saya kata tadi, conclusionnya kita tak boleh memberikan kepuasan hati kepada semua orang. Betul. Tapi we trying dengan apa yang sumber yang kita ada, apa resources yang kita ada, kerajaan dah bagi the best. Itu yang kita patut appreciate lah. Ya, kita patut appreciate dan kita harus maju. Kalau boleh, kita sekarang dah hampir single digit untuk rakyat tempatan. Kalau boleh kita nak hilang. Okey. Ya, insya-Allah. Memperbaiki kelemahan itu lebih baik daripada untuk kita mencapai kesempurnaan. Mungkin itulah salah satu daripada progresif pembentangan dan juga pelaksanaan ekonomi dijalankan oleh pihak kerajaan. Kita juga akan terus saja menghubungi Datuk Naim Mohamad, Ketua Pengarah Program Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasaman, sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat petang Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Datuk, apakala kita mendengar dan juga melihat ucapan atau keputusan khas oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi, khususnya kepada kita kata industri kecil dan sederhana dan juga industri tempatan, apa yang boleh Datuk gambarkan untuk melihat ini satu juga kelegaan kepada industri peringkat tempatan untuk menjana kembali ekonomi dan juga memastikan pergerakan ekonomi yang lebih progresif, mungkin bukan lebih baik berbanding sebelumnya, tetapi adalah untuk meneruskan kelangsungan ekonomi di peringkat tempatan, Datuk? Ya, Alhamdulillah. Kerajaan telah mengorak langkah yang pertama dan kita percaya bahawa walaupun bukan mudah untuk kerajaan melaksanakannya, ini terpulang pada dan juga bergantung pada kerjasama kita semua. Misalnya untuk bantuan kepada PKS melalui PUNB dan juga kepada MARA. PUNB dan MARA saya sarankan cepat dengan serta-merta engage stakeholders. Panggillah semua persatuan-persatuan yang terlibat dengan pengusaha-pengusaha, bukan sahaja pengusaha-pengusaha Bumiputera, tetapi semua pengusaha-pengusaha, dan adakan engagement dengan mereka. Dan dengan bantuan daripada persatuan-persatuan ini, misalnya Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia, kita bersedia bila masa untuk bersama menyelesaikan masalah PKS ini. Dan dia bukan sahaja daripada kerajaan, tetapi juga ini adalah waktu yang sesuai untuk yang kuat membantu yang lemah, yang besar membantu yang kecil, yang berupaya untuk membantu yang tidak upaya. Jadi dengan adanya sukuk yang telah kerajaan usahakan, itu merupakan satu ikhtiar dan satu usaha yang paling baik. Dan juga dengan pengecualian cukai-cukai dan juga insentif yang telah diberikan, kita yang sebenarnya hendak menjana pendapatan. Kita nak memberikan pekerjaan kepada orang dan kita bila saku penuh bolehlah berbelanja, dan bila berbelanja kita akan ada multiplying effect itu dan kemungkinan roda ekonomi kita akan boleh berpusing. Kalau mula-mulanya perlahan, tapi dengan kita tambahkan minyak, kita tambahkan bantuan-bantuan yang lain, maka dia akan bergolek dengan lebih pantas lagi. Jadi dengan adanya insentif untuk kita relocate industri-industri yang daripada luar yang tidak boleh berfungsi dengan betul di dalam negara-negara asal mereka, maka itu akan dapat membantu menambah pekerjaan, dan juga saya percaya dia boleh membantu usahawan-usahawan kita untuk menjadi pembekal untuk memberikan perkhidmatan kepada industri-industri ini kelak. Dan yang pentingnya
pelaksanaannya. Dan saya minta supaya PUNB dan MARA secepat mungkin gemelinglah tenaga, panggillah kita dan kita boleh sama-sama membantu bagaimana kita dapat membantu usahawan-usahawan sama ada yang sederhana ataupun yang kecil. Baik, perkongsian yang cukup baik. Terima kasih Datuk Rahim Mohamad, Ketua Pengarah Program Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama. Itu sambutan yang diterima baik oleh mewakili Persatuan Pedagang dan juga Pengusaha Melayu Malaysia juga. Kita lihat Dr. Madeline, yang mana dalam perutusan khas itu tadi, 2 bilion ringgit diperuntukkan melalui satu perkataan kita dengar pada hari ini, iaitu penjana. Yang mana skim pembiayaan PKS penjana, skim pembiayaan pelancongan penjana dan juga skim pembiayaan mikro penjana, yang mana dikabarkan ataupun digerakkan geran padanan, pembiayaan yang boleh dipohon dan juga untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS. Jadi penumpuan kerajaan terhadap PKS ini bukanlah satu penumpuan yang dipandang sebelah mata, kerana kita melihat kerajaan ambil berat tentang apabila PKS ini menggerakkan industri, makanya industri pekerjaan juga akan terus dibuka dan juga peluang-peluang yang lain juga akan lebih terhadapan. Jadi bagaimana Doktor melihat ini satu perkara yang baik kerana kita bermula di peringkat bawah dahulu, baru kita menggerakkan sektor yang lebih besar. Betul ya. Kalau kita lihat dari segi struktur ekonomi yang biasa kita lihat biasanya kita yang paling bawah sekali ialah mereka yang duduk di sektor yang tidak formal, iaitu yang tidak ada lesen, itu peringkat bawah. And then lepas tu kita ada yang formal. Formal tu they call it SMEs ataupun daripada peringkat mikro sampailah ke peringkat yang paling tinggi. Dan satu lagi ialah GLC. Bukan GLC, MNC. Okay. Apa yang diberi perhatian di sini yang saya lihat, yang ini saya nak memberi saya memujilah usaha ke arah ini. Cuma yang saya tak nampak dekat sini yang bawah tadi. Okey. Kalau kita lihat dari segi PKS, perusahaan kecil sederhana, memang banyak peruntukan yang diberikan, iaitu mereka yang berada di sektor formal dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan, prihatin yang diberikan tadi, kita melihat memang untuk memenuhi keperluan, sebab mereka ini penjana kuat ekonomi. Saya ingat dulu bila kerajaan pertama kali memperkenalkan ni pakej rancangan melompat mereka yang berada dalam PKS, sebab dia kata kamilah yang mewujudkan peluang pekerjaan, kamilah yang membuat ni bla 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 bla. So jadi kalau kita lihat lepas tu kerajaan memberi pakej rancangan kepada mereka. Jadi bila saya lihat apa yang berlaku di sini, memang saya lihat ada usaha ke arah untuk membantu PKS yang merupakan tulang belakang pada pembangunan ekonomi kita. Tetapi sebagai seorang ini cerita lain, Madeline pakai topi lain. So tetapi sebagai seorang yang banyak mengkaji tentang masyarakat terpinggir dan sebagainya, saya rasa ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diberi keutamaan selepas ini. Sebab khususnya macam mereka yang saya nak sebut ialah contoh dalam sektor tidak formal. Sektor tidak formal, mereka inilah orang yang saya kata mereka juga memainkan peranan penting. Dan di sini rakyat yang saya kata rakyat yang orang-orang kecil, suaranya juga kecil. Mereka ini adalah orang yang menyumbang bukan kepada negara, tetapi dia menyumbang kepada pembangunan keluarga dia. Yang betul-betul yang kais pagi makan pagi, tengah hari entah pasti entah tidak, ada yang langsung tak malam. Jadi mereka ini ramai. Dan di sini saya lihat kebanyakan mereka ini duduk di pedalaman, di luar bandar. Mereka ini putus sumber pendapatan mereka. So saya mengharapkan mungkin saya tak sempat tengok dalam ni, tetapi saya nak melihat lebih kita mengeluarkan perkara ini. Sebab yang saya lihat di sini banyaknya kepada sektor formal dan juga perusahaan kecil dan sederhana. Memang saya mengiktiraf mereka menyumbang banyak kepada pembangunan ekonomi negara. Dari segi cukai, dari segi pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi kita jangan lupa yang kecil-kecil ni. Makcik Kia, dia berjual nasi lemak. These are really micro. Some of them memang tidak formal. Ini ramai kalau kita tengok di pedalaman di Sabah, Sarawak, di Semenanjung pun ada. Jadi mereka ini apakah bentuk, tapi mungkin saya terlepas. Tapi ada mungkin macam ada sebut OKU Ibu Tunggal. Tapi saya nak apakah bentuk insentif yang mereka boleh terima, sebab mereka inilah yang kalau masyarakat itu tidak masyarakat, sebab mereka ini menyumbang pada ekonomi keluarga.
Baik. Okay? So bagi saya mungkin ada di dalam ini, tapi sebab kita saya tak sempat sangat dengar sangat. So I do hope that benda ni ada, dan kalau tiada, saya mengharapkan supaya kerajaan memberi perhatian juga kepada jumlahnya tidak ramai. Tetapi mereka ini adalah itu adalah tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat. Lagi-lagi kepada penggubal dasar. Kita sebab tadi disebut keterangkuman, iaitu tidak ada sesiapa yang terlepas. Baik. So itu sangat penting bagi saya lah. Dr. Damelin sudah pun menyentuh berkenaan tentang bagaimana PKS ataupun mikro ini memberikan ekonomi yang lebih baik untuk ekonomi berasaskan keluarga ataupun ekonomi yang kita kata sederhana dan juga kecil ini. Tapi kita juga tidak boleh alpa tentang perjalanan ekonomi negara juga banyak digerakkan oleh syarikat multinasional ataupun syarikat-syarikat antarabangsa yang banyak memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar terhadap keluaran dalam negara dan sebagainya. Jadi perkara ini dijelaskan ataupun diberikan perhatian apabila beberapa pengecualian cukai, insentif untuk relocate bagi syarikat multinasional membawa masuk pelabur-pelabur antarabangsa dan juga pelabur asing bagi meneroka peluang-peluang perniagaan tempatan dan juga membuka semula perniagaan mereka di peringkat tempatan untuk kita melihat pergerakan ekonomi boleh dijana dalam masa 6 bulan itu. Jadi untuk Dr. Aimi sendiri bagaimana melihat di samping kita memberi penumpuan pada PKS dan juga mikro, kepentingan kepada industri yang besar ini juga amat penting bagi menggerakkan aliran tunai dalam negara kita. Pasti cukup penting kerana kita melihat, kalau kita lihat jauh sikit, ada keluar sikit dari Malaysia, kita lihat dari segi geopolitics, apabila berlakunya perang dagang antara China dan Amerika Syarikat, dan sekarang ada COVID, ada beberapa syarikat mungkin berfikir haruskah mereka berhijrah ke negara lain, mungkin sekarang ni kilangnya mungkin ada di Vietnam, Ipoh Jawat mungkin di China, dan pun di Malaysia dan negara lain. Jadi adalah masanya sekarang ni kita cuba menarik mereka pelabur-pelabur, especially multinational companies, untuk datang dan mengadakan pejabatnya di Malaysia dengan lebih besar. Mungkin sekarang ni dia kecil, mungkin lebih besar. Mungkin di sinilah kita nakkan MNC ni, dia punya teraju dia always ada high value added technology. Baik. Dia banyak dia punya R&D dia. Jadi inilah yang kita nak masuk kita. Jangan dia bawa masuk, FDI masuk, jangan bawa labor intensive, itu kita tak mahu. Itu untuk bagilah negara lain buat, tak apa. Kita nak yang high end, kita nak IR 4.0. Masa inilah kita menarik. Dan alhamdulillah kita dah ada nampak insentif di mana kita boleh menarik FDI, menarik multinational MNCs untuk berpindah, merelokasi di Malaysia. Misalnya dah ada syarikat di sini, kalau pindah dia kilang dia, R&D dia ke sini, dia akan dapat pelepasan cukai dan sebagainya. Ini cukup penting untuk mereka. Sekarang ni kalau kita tengok contoh sebuah negara jiran kita, dia banyak menarik pelabur daripada Amerika Syarikat. Mungkin sentimen mereka bersedia menarik pelaburan syarikat, ataupun adalah satu pengeimbangan dengan politik dengan China, kita tak tahu. Tapi banyak yang multinational dia tak akan habis bisnes dia nak lihat tempat lain, host country yang lebih open, dan kita tahu kita ada semua tu. Kita rakyat kita berbilang kaum, kita speak bahasa Inggeris yang bagus, dan sebagainya. Infrastruktur kita, dan politik dan sebagainya lah, semua kita ada. Jadi kita harus fokus, dan alhamdulillah agensi seperti MIDA yang saya sebutkan tadi diberikan peruntukan untuk menarik dan sebagainya. Okey. Ke sini. Kalau kita telusuri juga, ini mungkin masa yang terbaik untuk pemilikan rumah, hartanah, ataupun juga untuk pemilikan kenderaan ataupun motorkar. Jadi satu perkara juga yang disebutkan dalam kita kata perutusan hasilnya juga adalah kerana kedua-dua industri ini banyak menggerakkan ekonomi, kerana aliran tunai yang dirangka dan juga dijana daripada industri ini banyak memberikan impak dan juga dampak yang besar terhadap perkembangan negara. Kalau kita juga pengeluar kepada industri otomotif dan juga pengeluar kereta nasional tempatan. Jadi bagaimana doktor melihat ini satu perkara yang baik, kerana walaupun orang kata mungkin pada kita menghadapi COVID-19 kita ingin mengurangkan perbelanjaan, tapi inilah masih sesuai untuk memiliki aset ataupun pemilikan barangan seperti ini. The right point, sebab ini yang kita sebutkan, bila dia kata nak recovery itu apa dia nak buat. So dari segi recovery dia maksudkan, dia dah cerita dari segi supply, okey, kita dah memberi wang pada orang. Sekarang takut nak berbelanja, dia ada duit, dia ada moratorium 6 bulan simpan duit, takut hilang pekerjaan dan sebagainya, tapi kita perlukan, orang panggil, kalau ekonomi panggil big ticket items, kereta, rumah. Orang beli kan, sekarang ni beli kereta tempatan dah dapat 100%, kalau beli kereta import pengurangan cukai 50% banyak tu, kan. Rumah kurang dari 1 juta, tak ada cukai stamp dan sebagainya. RPGT, Real Property Gain Tax, tak ada. Jadi kita tengok memang slow. Benda-benda inilah yang akan menjana semula ekonomi, kerana consumer consumption ni, Dr. Madeline betulkan saya, lebih kurang 60% daripada KDNK.
itulah sebenarnya. Kalau kita tak start spending, dan saya suka satu lagi, kita bukan setakat tu, I think Yang Amat Perdana Menteri bercakap, buy Malaysian. Dia bukan setakat buy Malaysian. Dulu mungkin 20 tahun kita masih sekarang buy Malaysian online. Kan, sesuai dengan pendigitalan ekonomi. Itulah IKS kita, termasuk kita utamakanlah barang-barang tempatan daripada kita. Memang mungkin harganya mungkin semakin mahal, sedikit mahal, tapi mungkin ada insentif dan sebagainya yang boleh mensubsidikan balik. Ya, dia dapat bantuan daripada kerajaan. Misalnya IKS ni, dia jual barang sikit mahal, tapi dia subsidi dia mungkin dia boleh kurangkan sikit harga dia. Jadi win-win situation lah dengan customer pun suka barang tempatan. Kan mungkin barang tu daripada negara jiran, entah bila nak sampai kan. Jadi itulah yang kita sebutkan, saya cakap tadi, dia kena ada satu ekosistem. Dan alhamdulillah kerajaan tak melupakan buy Malaysian product. Kalau ikut negara jiran seperti Thailand misalnya, package dia buy Thailand goods. Ya, dan sebagainya. Okey, satu pandangan yang kolektif juga. Kita juga nak menghubungi Profesor Datuk Nur, ataupun kita nak juga menghubungi Tuan Halim American yang juga merupakan pengerusi Persatuan Hotel Malaysia. Satu perkara dan juga entiti yang cukup penting juga untuk kita melihat perjalanan ekonomi negara, industri perhotelan dan juga pelancongan. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang, Tuan. Apa khabar? Hello. Kita bersama dengan Encik Halim American, pengerusi Persatuan Hotel Malaysia yang sudah pun berada di talian. Encik Halim. Ya, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknikal sikit. Boleh dengar ke? Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami untuk ruangan ataupun bicara khas bagi kita melihat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek pada petang ini. Encik Halim, kalau kita melihat kepada entiti yang digambarkan ataupun elemen yang digambarkan dalam putusan khas ini, industri pelancongan adalah industri yang juga diberikan penumpuan dan juga keutamaan. Apabila kalau kita melihat hotel dan juga pelancongan itu dua perkara yang saling berkaitan satu sama lain. Yang boleh kita lihat adalah pengecualian cukai pendapatan bagi mereka yang melaksanakan ataupun melancong dalam negara, beberapa insentif pengecualian bagi mereka yang melancong dalam negara dan juga untuk industri pelancongan dalam negara turut diberikan penumpuan. Jadi dalam hal ini bagaimana industri hotel juga boleh merangka satu gerak kerja lebih baik untuk selepas ini membuka semula kita kata industri perhotelan dan juga untuk memulakan semula perniagaan di peringkat tempatan. Okey, terima kasih. Ya, memang kami menanti-nantikanlah pengumuman daripada Perdana Menteri kita pagi tengah hari ini, dan mengikut lampiran yang kami telah cadangkan kepada kerajaan, ya, terdapat beberapa cadangan yang telah diambil tindakan, ya. Salah satu daripadanya adalah tax relief, ya, tax relief. Minta maaf lah, saya pun baru ambil nota semua ni, ya, masih fresh lagi. Baik. Ya. So memang tax relief tu, walaupun kami mencadangkan supaya menaikkan tax relief tu kepada 5,000, tapi di sini nampaknya kerajaan telah memberi keputusan untuk tax relief RM1,000. Tetapi didapati sini lanjutannya hingga hujung tahun 2021. So itu alhamdulillah. Memanglah kalau kita nak promosikan domestic travel ni, pelancongan domestik memang dialu-alukan, ya, sebab rakyat Malaysia ni kita kenalah guna apa yang sebaiknya yang kami dapat daripada tindakan kerajaan, ya. Salah satu lagi yang kami berpuas hati adalah lanjutan untuk subsidi ERP dan juga WSP yang dilanjutkan 3 bulan lagi, ya. So itu akan membantu tuan punya hotel untuk beroperasi, kerana gaji adalah salah satu kos yang tertinggi, ya, untuk perhotelan. Dan juga kami lihat di sini ada juga bantuan tourism, pelancongan, yang pembiayaan yang akan diumumkan pada bulan Julai iaitu sebanyak 1 bilion. Itu juga adalah satu berita baik. Kami mengharap-harapkan supaya kerajaan akan menumpukan fokusnya kepada pelancongan, sebab ia adalah salah satu bagaimana perniagaan atau bisnes industri yang mustahak untuk negara Malaysia, ya. Okey. Dan juga kami lihat di sini tourism tax juga telah digubarkan, ya, untuk setahun.
Dan itu adalah salah satu juga terbaik kita. Dan juga kita lihat ada banyak yang telah diadakan, inisiatif yang diadakan di sini yang akan membantu rakyat. Ya, jadi kami agak gembira dengan adanya inisiatif yang telah dibuat oleh kerajaan. Baik. Encik Halim, di sebalik insentif pengecualian yang diumumkan oleh pihak kerajaan, sudah semesti kita nak tahu dari segi industri perhotelan itu sendiri adakah bersedia untuk membuka semula penawaran perkhidmatan industri perhotelan, dan mungkin rakyat Malaysia juga tertanya sekiranya mereka ingin memulakan perjalanan ataupun memulakan perancangan untuk bercuti di hotel-hotel yang disebutkan ataupun di hotel seluruh Malaysia. Adakah pihak hotel juga sudah pun bersedia bagi menawarkan harga-harga yang lebih munasabah, diskaun-diskaun yang lebih baik dan juga penawaran pelancongan hotel yang lebih memberikan kelebihan kepada pelancong tempatan? Okey, paling mustahak buat masa ni untuk memulakan semula bisnes perhotelan ini adalah memastikan yang hotel itu selamat untuk dikunjungi. Dan di sini Persatuan Hotel Malaysia telah adakan satu guideline yang kami telah juga memberi kepada MOTEC untuk mendapatkan endorsement mereka supaya kami boleh melaksanakan satu program di mana kami mengatakan hotel-hotel di Malaysia ini telah menjalani satu program pembersihan dan juga guideline SOP kami yang telah dibuat mengikut juga dengan apa yang disiapkan oleh kerajaan, dan penambahan kami sebagai satu exercise di mana extra servis berlanjutan dapat diberikan kepada tetamu-tetamu kami. Dan juga kebanyakan hotel kami atau ahli kami juga telah menyiapkan apa yang dipanggil e-voucher, di mana pelanggan boleh membeli voucher itu sekarang dan tidak ada tarikh untuk mereka mengunjung hotel tu sehingga mereka bersiap sedia. Ini adalah salah satu cara untuk menambahkan aliran tunai untuk hotel-hotel kami supaya kami boleh menampung perbelanjaan atau kos yang masih ada buat masa ni. Okey. Baik, terima kasih Encik Halim American, pengerusi Persatuan Hotel Malaysia. Seperti mana yang dijelaskan juga disebutkan itu tadi adalah untuk menerima kunjungan para pelanggan itu lebih penting berbanding dengan kita melihat bagaimana adakah revenue yang boleh diperoleh itu mungkin kemudian berbanding dengan kita mengutamakan dahulu keselamatan dan juga penerimaan pengunjung-pengunjung di peringkat tempatan. Baik, seterusnya kita juga nak menghubungi Encik Marzuki Fadlullah yang juga merupakan penganalisis pasaran untuk memberikan suluhan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengumuman yang diberikan di bawah pelan kita kata dalam yang telah pun diceritakan oleh Yang Mohd Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi, untuk kita melihat bagaimana pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini memberikan impak kepada pasaran. Terus saja bersama Encik Marzuki. Hello, Assalamualaikum Encik Marzuki. Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Marzuki, satu perkara secara asasnya lah, kalau kita melihat sebarang bentuk inisiatif gagasan dasar ekonomi oleh pihak kerajaan sudah semestinya memberi kesan secara langsung kepada pasaran semasa. Jadi mungkin boleh dikongsikan jangkaan Encik Marzuki sendiri terhadap impak perutusan khas itu tadi ataupun pelan pemulihan ekonomi ini terhadap keadaan pasaran. Ya, baik. Bagi pengumuman terbaru yang dibuat oleh kita punya Perdana Menteri berkenaan dengan pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana, saya dapat lihat pergerakan ataupun pengumuman stimulus yang terbaru ini dia akan memberi manfaat kepada beberapa sektor-sektor tertentu lah. Antaranya adalah sektor healthcare, yang mana kita dapat lihat government telah pun memperuntukkan beberapa lagi tambahan dana untuk sektor healthcare ni, yang mana kita dapat lihat untuk pasaran saham Bursa Malaysia buat masa sekarang ni memang saham-saham yang berkaitan dengan sektor healthcare banyak membuat kenaikan. Antara counter ataupun sektor-sektor yang lain yang boleh mendapat manfaat daripada pelan jana semula ekonomi negara ini antaranya adalah dalam sektor teknologi, yang mana telah pun diumumkan akan ada free data daripada telco, contohnya seperti Digi, Maxis dan juga Axiata, dan juga pengumuman dari sektor property yang mana pengecualian cukai. Jadi saham-saham berkaitan dengan property juga turut naik hari ini, contohnya seperti Ecoworld, HP Setia dan saham-saham yang berkaitan lah. Antara sektor-sektor lain pula saya dapat lihat
sektor yang juga akan mendapat manfaat daripada pelanjanaan semula ekonomi ini adalah antaranya sektor construction seperti Gadang, MRCB, Gamuda, kerana ada banyak projek-projek baru yang juga projek-projek yang akan diteruskan yang akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat dalam sektor construction. Okay, antara sektor-sektor yang lain yang saya dapat lihat yang boleh memberi manfaat daripada pelanjanaan semula ekonomi negara ini adalah daripada sektor plantation seperti FGV, water plantation dan juga sawit, juga antara saham-saham yang telah pun mendapat manfaat dan juga membuat kenaikan daripada pelanjanaan semula ekonomi negara ini. Tadi disebutkan Encik Marzuki, kalau kita melihat komitmen kerajaan dalam meneruskan perjalanan pembinaan dan juga industri projek-projek mega dan juga infrastruktur mega, itu satu perkara yang cukup baik kerana ia memberi satu impak dan juga dampak yang lebih besar terhadap negara, kerana projek mega ini adalah satu gagasan dan juga hasrat kerajaan dalam meneruskan ekonomi di samping melihat projek pembangunan itu dirangka dalam tempoh yang berpanjangan. Jadi bagaimana Encik Marzuki melihat ini satu perkara yang cukup baik juga kerana walaupun di sebalik kita mendepani pandemik COVID-19, projek mega ini adalah satu perkara yang tidak boleh untuk dihentikan dan impaknya sekiranya projek mega ini mengalami masalah di peringkat pembinaan ataupun di peringkat infrastrukturnya. Ya, betul. Tepat sekali. Yang kita dapat lihat oleh kerana wabak COVID-19 ini dia telah pun mengakibatkan banyak syarikat dan juga banyak pekerja yang terpaksa kurang ataupun berhenti pekerjaan. Okay, so disebabkan itu dengan stimulus daripada government ini, projek-projek mega yang mungkin akan diteruskan kembali akan memberi manfaat kepada syarikat-syarikat yang telah pun mendapat kontrak ataupun akan diteruskan projek ini. So ianya akan memberi manfaat yang positif kepada syarikat-syarikat yang berkenaan supaya kita dapat melangsungkan ekonomi dan juga menjana semula ekonomi seperti 3 teras daripada Perdana Menteri kita, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang semula ekonomi. Yang mana saya rasa 3 teras ini adalah 3 teras yang telah pun dibuat dengan secara baik, secara menyeluruh untuk membina dan juga menjana semula ekonomi negara. Baik. Satu perkongsian cukup baik juga. Terima kasih kepada Encik Marzuki Fadrullah berkongsi berkenaan dengan bagaimana impak apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap pasaran dan juga pelaksanaan projek-projek mega tersebut. Seterusnya kita nak menghubungi Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal yang juga merupakan pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam, untuk bercakap lebih lanjut tentang perempuan kepada kita kata kanak-kanak, wanita dan juga keluarga ini dalam pelan yang telah pun diumumkan ataupun pemulihan ekonomi telah diumumkan sebentar tadi. Hello, selamat petang, Datuk. Selamat petang. Baik, Datuk, dalam kita melihat dan juga kita memberikan suruhan yang lebih baik terhadap apa yang diumumkan tadi, kerajaan juga telah bersetuju dan juga mengambil berat terhadap isu seperti OKU dan juga Ibu Tunggal yang diumumkan lebih 300,000 OKU dan Ibu Tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menerima manfaat dan juga bantuan one-off sebanyak RM300 bagi mengurangkan beban. Jadi ini satu perkara yang cukup baik kerana tambahan kepada apa yang telah pun diterima sebelum ini. Apakah respon daripada Datuk Seri melihat kepada golongan seperti ini tidak ada yang ditinggalkan dan juga janji Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, no one will be left behind? Ya, sebenarnya saya merasakan ini satu yang sangat baiklah. Kita pegang kepada apa yang Perdana Menteri sebutkan bahawa tak ada orang akan ketinggalan dan bantuan-bantuan itu diberikan. Tapi jumlah untuk Ibu Tunggal dengan OKU ni RM300 yang akan diperoleh sebelum Hari Raya Aidiladha. Kita pun sedia maklum ada juga yang dah menerima BPN sebelum ni, ada yang 1,600, ada yang 800. Sebab bila dia perseorangan tu, mungkin bagi saya sebagai ibu tunggal ni sepatutnya mereka mendapat 1,600 lah sebagai ketua keluarga, kerana tak ada orang lain yang boleh menanggung keluarga tersebut.
Dan saya juga merasakan untuk OKU ni banyak keperluan anak-anak dan juga orang warga OKU, dan 300 ni bagi saya jumlah yang sangat kecil, tapi kita faham bahawa kerajaan pada masa ini agak ketat dari segi kewangan, itu kita memahami dan kita berterima kasih. Satu lagi yang saya rasa juga dari segi sudut wanita dan kanak-kanak itu tadi, adanya peruntukan khas untuk pengusaha taska dan juga e-voucher sehingga RM3,000 kepada ibu-ibu dan yang nak menghantar anak ke taska. Dan kita juga berharap tadika juga akan dibuka supaya, kerana kebanyakan pekerja dah mula bekerja, dan ini sangat sukar bagi ibu-ibu yang ada anak yang kecil kalau tidak dibuka lah taska dan tadika ini untuk keperluan asasnya. Jadi yang itu saya rasa satu yang sangat memberansangkan lah. Dalam hal ini kita sedia maklum wanita yang berkejaya, wanita yang bekerja dan juga memberikan sumbangan kepada keluarga itu sudah menjadi satu norma baru dalam kalangan masyarakat dan juga pergerakan ekonomi tempatan dan juga ekonomi negara. Jadi apakah kita melihat perlu lagi penambahbaikan dan juga pembaharuan yang lebih jelas kepada hala tuju bantuan-bantuan yang diberikan kepada wanita yang bekerja dan juga insentif kepada wanita yang bekerja dalam memastikan ekonomi negara ataupun ekonomi keluarga juga turut boleh diangkat melalui pemerkasaan wanita yang berkerjaya itu, Datuk? Dia sebenarnya oleh kerana hari ini ramai wanita bekerja, dan ada wanita dia menjadi ketua keluarga, dia yang menanggung kalau dia ibu tunggal, kalau tidak pun dia tidak berkahwin dan dia ada adik-beradik bapa yang ditanggung. Jadi saya rasa kita tak boleh buat one blanket for all. Jadi wanita ini ada kategori-kategori tertentu dan dia patut disamaratakan dengan mana-mana warga negara Malaysia, lelaki dan sebagainya, sebab tak ada perlu pengasingan itu. Dan kalau dia ketua keluarga dan dia mendapat peruntukan ketua keluarga. Satu lagi ialah yang Berhormat Perdana Menteri umumkan tadi ialah pasal 50 juta untuk usahawan wanita. Kita tahu ramai wanita yang berniaga secara kecil-kecil lah, yang disebut oleh Dr. Madeline tadi mengenai PKS, mereka lah yang menjana keuangan dan sebagainya. Dan bantuan-bantuan itu saya rasa daripada sejumlah yang besar, 50 juta itu hanya khas untuk pengusaha wanita. Saya rasa itu sangat berpatutan dan mungkin boleh ditambah sebab ramainya mereka ini menjadi tempat bergantung ahli keluarga yang lain, dan juga ramai juga wanita bekerja di bawah pengusaha-pengusaha wanita. Dan saya merasakan bahawa semua perkara-perkara yang diberikan kepada penganggur dan juga pengambilan pekerja RM600 untuk setiap pekerja dan sebagainya, subsidi-subsidi itu patut dipanjangkan juga kepada mereka pada pengusaha-pengusaha wanita ini, kerana mereka juga ada bekerja dan mereka juga dalam ruang lingkup yang tertentu kadang-kadang membantu wanita-wanita lain untuk menjana pendapatan untuk keluarga masing-masing. Jadi itu saya rasa sesuatu yang kita perlu lihat secara amnya. Sebab saya gembira dengan apa yang diberikan, tetapi saya merasakan ia perlulah lebih teliti, kerana wanita ini ada yang bekerja kerajaan, ada yang kerja swasta, dan kita dengar juga ada yang bekerja swasta kerana mereka tak boleh pergi bekerja work at home ini, kadang-kadang anak diberikan cuti tanpa gaji dan sebagainya. Ini sangat menjejas pendapatan keluarga, dan bila dia menjejas keluarga, dia menjejas anak-anak. Baik, satu pendapat yang cukup baik juga terima kasih diucapkan pada Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam atas pandangan yang diberikan. Perkongsian cukup baik juga untuk kita melihat bagaimana perempuan diberikan kepada golongan wanita, keluarga dan juga orang kurang upaya di bawah peruntukan yang telah pun diberikan. Kita akan berehat seketika, kembalinya seketika nanti. Terima kasih kepada kerajaan yang sekarang, yang sebelum-sebelum ni, dan terima kasih selalu prihatin pada rakyat Malaysia, membantu rakyat Malaysia. Okey, semoga selalu jadi yang terbaik dan terbaiklah di mata-mata rakyat Malaysia seperti yang sekarang kan, yang kita tahu. Kita nak harap untuk yang terbaik kan, nak harap untuk kalau
MCO ni lift up semula, if it is surely safe, yes, of course we want that to happen. Bagus, very good. I'm happy and proud with the government then. Memang bagus sebab kalau kerajaan support kita orang macam tu, at least kita punya hidup sara diri tu boleh jalan tau, for that few months at least. Yeah. Right. Terima kasih banyaklah kepada kerajaan and then kepada semua pihak yang terlibat. So saya sangat bersyukurlah dapat bantuan, and then so saya harap rakyat Malaysia yang lain gunakanlah bantuan yang diberi tu dengan sebaik mungkin. Gunalah di jalan yang betul macam tu. Terima kasih banyak-banyak untuk segala bantuan yang government dah bagi. Kita pun dari Malaysia pun dah famous sebab rakyat sendiri patuh and disiplin dengan apa yang government cuba nak buat. Walaupun ada yang tak ikut, tapi kita semua still lagi ikut arahan government lah. Terima kasih banyak-banyak, especially frontliners. Berbanding dengan negara lain, Malaysia bagi saya lah one of the best. Amalkan langkah-langkah kesihatan seperti penjarakan sosial serta memakai pelitup muka. Menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi seperti menyediakan kemudahan sabun basuh tangan dan hand sanitizer untuk pekerja dan pelanggan serta memastikan pembersihan premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten. Mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan seperti mewujudkan protokol pemantauan penyakit dan pencegahan, membuat pemeriksaan kepada semua pekerja setiap hari, menggunakan peralatan pelindungan diri atau PPE yang sesuai serta melaporkan kepada Jabatan Kesihatan jika terdapat maklumat jangkitan COVID-19. Mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan seperti aktiviti sosial melibatkan panggung wayang dan kelab malam, aktiviti sukan berpasukan atau melibatkan sentuhan, dan majlis kenduri atau rumah terbuka. Mari bersama kita cegah COVID-19. Baik, pesanan yang selalu diulang siar untuk kita memberikan pemahaman lebih jelas kepada masyarakat berkenaan keselamatan negara dan juga kesihatan awam untuk sama-sama kita menjaga dan juga memastikan agar dalam kita menepani pandemik COVID-19 ini, dua perkara itu tidak boleh diabaikan dan juga dalam kita melihat merangsang kembali ekonomi dan juga memulihkan ekonomi, perkara itu juga turut menjadi keutamaan. Dalam perutusan tadi, saya sempat untuk melihat satu perkara yang penting juga disebutkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu GLC Penjana Komuniti. Dalam hal ini kita tahu GLC itu merupakan sebuah syarikat ataupun back up by the government ataupun syarikat yang sememangnya mempunyai satu dana yang cukup besar dan sememangnya kebergantungan kepada kerajaan itu cukup tinggi berbanding kalau kita melihat kepada sektor swasta dan sebagainya, yang mana sektor swasta ini bergantung kepada liberalisasi ekonomi, perjalanan ekonomi itu secara keseluruhan. Jadi bagaimana pandangan atau persoalan lebih mendalam yang boleh digambarkan oleh Dr. Aimi melihatkan kepada GLC Penjana Komuniti dalam melihat adakah ia boleh diasimilasikan atau diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan dana, pelaksanaan program-program GLC ataupun pelaksanaan pelan-pelan di bawah GLC sendiri? Okey, soalan ini bagus sebenarnya sebab kita tunggu sebab Yang Amat Berhormat itu dia tak elaborate, dia tak terangkan. Mungkin dia menunggu cadangan-cadangan yang sesuai. Dan bila saya tengok pengumuman dia disebutkan bagi GLC Penjana Komuniti diletakkan di bawah memperkasakan rakyat. Okey, dan tapi disebutkan juga ni dari segi sosial ekonomi komuniti tersebut. So kita melihat beberapa perkara yang boleh dibuat sini. Adalah semata GLC di Malaysia banyak government link companies, ya. Government link companies ataupun GLC, government link investment company pun ada. Ada dua jenis, ya. Mungkin bukan ia setakat melihat kepada menjadi bapa angkat atau ibu angkat daripada komuniti itu. Dia mungkin lebih daripada sosial ekonomi. Lebih kepada saya lebih tertarik sekiranya GLC ini lebih juga selain daripada komuniti itu membantu membangunkan seperti Dr. Melly cakap tadi, dia punya yang unseen business tu, the micro business tu yang kecil-kecil ni, dia tolong membantu mendigitalkan bisnes misalnya. Ya, ini mungkin jadi satu KPI kepada GLC itu sendiri, pada bos-bos GLC ini kan. Betul. Bagaimana dia membawa mereka ni masuk ke dalam mainstream, ya, membantu kerajaan dengan cepatnya untuk migrate atau berhijrah ke atas perniagaan atas talian misalnya. Mungkin satu komuniti tu misalnya di satu tempat mungkin di Sarawak dia buat apa misalnya sagu ke kan, mungkin dia buat ikan terubuk ke kan, macam mana dia jual online dan sebagainya. Ini komuniti yang mungkin dijalankan
Dan saya kalau boleh dia akan naik satu step lagi. Kalau GLC banyak peranan sebenarnya dibuat. Kerana kalau kita ikut negara-negara maju seperti di Korea Selatan dan di Jerman itu sendiri, AKS ni dia bergerak bersama-sama dengan GLC dia. Kita nampak macam MNC lah. Tapi dia dari segi GLC dia lah, dia banyak contohnya seperti parts dan sebagainya yang dia supply kepada macam di Jerman, syarikat ada 5-6 jenis kereta motor di sana kan, pelbagai brand kan, dia supply the spare parts. Itu daripada AKS dia. Ya, itu yang kita mahukan. Mungkin Malaysia belum sampai ke tahap tu ya. GLC itu sepatutnya mengangkat mengangkat AKS itu sendiri, bekerjasama dengan AKS menjadi satu dia punya KPI. Itu yang kita mahu. Mungkin belum diterangkan lagi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Perinciannya mungkin dalam beberapa sesi ataupun sesi penerangan bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun bersama dengan YB Menteri Keuangan Sri untuk menjelaskan tentang GLC untuk menjana komuniti dalam sektor ekonomi. Saya suka juga untuk menyentuh tentang isu Sabah dan Sarawak. Kalau kita melihat kerangka pentadbiran Sabah dan Sarawak itu berbeza berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung dari segi isu imigresen, keselamatan dan juga isu persempadanan juga. Jadi dalam hal ini kita melihat Kerajaan Negeri Sabah telah pun mengumumkan untuk membuka kemasukan rakyat Malaysia untuk masuk ke negeri Sabah bersyarat dengan melakukan ujian COVID-19 terlebih dahulu sebelum boleh melancong, melaksanakan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bagaimana Dr. Madeline melihat Sabah sudah pun memulakan langkah untuk kembali membuka ekonomi negeri itu dan juga bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku selepas ini akibat pembukaan daripada ekonomi itu sendiri? Okey, menyentuh tentang Sabah dan Sarawak sebab yang saya nak sentuh di sini ialah bagi saya bila saya melihat dasar kerajaan saya antara orang yang sering mengkritik secara konstruktif sebab saya tak suka dasar yang mana one size fits all. Maknanya kita mengandaikan semua dasar yang sesuai di Semenanjung akan boleh diaplikasi dan akan memanfaatkan orang di Sabah atau Sarawak dan sebaliknya. Maknanya bila kita melaksanakan dasar itu perlu bersesuaian dengan keperluan tempatan berdasarkan keadaan tempatan dan sebagainya. Okey. Kalau kita lihat di bawah MCOC ini pada satu ketika kita ingat dia one size fits all, tapi lepas tu kita lihat Sarawak begitu agresif dari segi bagaimana untuk membawa bantuan kepada masyarakatnya berlainan dan juga syarat-syaratnya tertentu. Jadi sekarang bila kita melihat pembukaan sektor-sektor ekonomi memang ada kita melihat yang dia akur. Tetapi kalau kita lihat interdistrik punya pergerakan masih terkawal. Di mananya di Sarawak masih belum lagi begitu macam Sabah tadi sudah memang terbuka. Sebab Sabah sangat bergantung kepada one of the biggest penyumbang kepada ekonomi dia ialah pelancongan. So saya sebab saya bila pergi ke Sabah buat research dan ataupun berjalan-jalan, so memang kita ni macam kecil sangat kita berbanding dengan pelancong luar yang datang. Di Sarawak pelancongan dia agak berlainan sedikit, dia bukan sangat yang bergantung pada China dan sebagainya sebab struktur ekonomi Sarawak ni lebih kepada resources dan sebagainya, industri dan sebagainya. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, Menteri Pelancongan datang daripada negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Nancy. Saya yakin dengan perbincangan saya yakin dia sudah melakukan perbincangan dengan kerajaan negeri sebab kita ni gawai baru selesai 1 bulan Jun. Saya tidak boleh membayangkan saudara mara saya kalau you buka sempadan dan sebagaimananya. Tak payah buka pun dah memang mereka nak bergawai dah. Termasuk diri saya. Saya tak kata saudara mara saya. Sebab masyarakat tradisional ni mereka adalah what we call dia social animal. Maknanya bagi dia bila dia tak jumpa orang ni secara bersemuka, bersalam, bergawai dan sebagainya macam tak lengkap kan. Jadi bagi saya itu satu usaha yang baik. Maknanya kita tunggu je lah dulu sebab Sarawak being the largest state in Malaysia, saya tidak boleh membayangkan kalau SOP ada orang yang terlupa. We just need one COVID to be positif di kawasan luar bandar. Saya tidak boleh membayangkan bagaimana negara, bukan negara lah, negeri Sarawak terpaksa. Saya rasa kerajaan negeri sangat begitu prihatin dalam dia menghormati dia punya SOP sangat ketat. Even saya dulu sebelum ni saya balik ke Sarawak pun bukan main lagi, saya isi borang sampai ada orang kata takkan orang Sarawak balik Sarawak pun ialah COVID macam you kata tadi. Dia tidak mengenalkan ethnicity, dia tidak mengenalkan gender, dia tidak mengenalkan kelas dan sebagainya. Saya dah terbayang rupa COVID tu kan merah macam
baju saya ni. Dia terbang aja. So bagi saya memang kerajaan negeri Sarawak telah melakukan yang terbaik mengikut kesesuaian yang diperlukan. Dia tidak perlu ikut orang lain. Kita ni sering suka nak mengikut orang lain tau. Kita menggunakan contoh Jepun, kita guna contoh China, bla bla bla. We have our own strength. Especially now kalau kita tengok, kita negara yang keempat yang terbaik di dunia, dan yang mengakui itu ialah rakyat Malaysia, bukan kerajaan yang melaporkan. Maknanya bila mereka membuat kajian itu, rupanya kita antara yang terbaik. So we have our strength. Tak perlulah ikut-ikut lain. So negeri Sarawak saya rasa because kami dia ada jawatan kuasa dia tersendiri. Yang diketuai oleh Deputy Chief Minister Dato' Douglas Ugah. Mereka bermesyuarat begitu tekun sekali. Saya yakin bila ada sampai waktunya dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kepentingan negeri Sarawak khususnya dan Malaysia amnya. Rakyat perlu diutamakan. Usai kita bercerita tentang Sabah dan Sarawak, sudah semestinya kalau setiap kali pembentangan belanjawan ataupun pembentangan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat, negeri-negeri juga akan mula untuk mengambil peranan masing-masing untuk membentangkan perbelanjaan dan juga pakej-pakej masing-masing untuk diberikan kepada warga negara ataupun rakyat negeri masing-masing. Jadi ini satu perkara yang cukup baik kerana di Peringkat Persekutuan kita sudah pun mengumumkan hari ini Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek di Peringkat Persekutuan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin selepas ini akan ada beberapa negeri yang akan mengambil langkah untuk mengumumkan pakej pemulihan mereka sendiri untuk melihat keperluan kepada negeri itu sendiri dan juga masalah terhadap negeri itu sendiri untuk diatasi secara bersama dengan kerjasama di Peringkat Persekutuan. Bagaimana Dr. Aimi melihat kerangka di Peringkat Persekutuan sudah digariskan, tertakluk dan juga terpulang kepada kerajaan negeri untuk memastikan kehendak keperluan pemulihan ekonomi itu dipatuhi? Kita dah melihat awal lagi daripada PKP yang pertama, mana negeri-negeri masing-masing bertindak untuk selari dengan di persekutuan. Dan saya tak rasakan dia tak akan buat benda yang berlainan. Dia akan turut sama dan mungkin menambahkan lagi. Contoh sebagai pertama negeri Selangor. Selangor, Perak, Johor dan sebagainya. Contoh mana sekali negeri Selangor sebab di Selangor lah banyak orang hilang pekerjaan, tapi tak boleh kata Selangor hilang pekerjaan sebab ramai orang bekerja di Selangor ni. That is the key point. Saya dapat data daripada statistik pun daripada PGSO, 30% yang hilang pekerjaan datang daripada Selangor, tapi ramai yang bekerja di Selangor. Betul. Jadi mungkin negeri-negeri lain tu masing-masing dia akan mengemaskinikan, mungkin seperti yang Dr. Melin cakap, kita tak boleh one size fits all. Masing setiap negeri dia akan tengok, mungkin Sabah, Sarawak pun dia akan tengok negeri dia sendiri apa dia perlu, dia lebih faham rakyat dia, lebih faham dari segi logistik, perhubungan macam mana, kan. Itu yang saya suka. Saya nak touch sedikit pasal logistik. Jadi mungkin ada negeri-negeri yang mungkin negeri-negeri yang memerlukan sistem logistik dibangunkan. Contoh Selangor itu sendiri. Selangor itu sendiri di mana di Selangor ni airport dekat Selangor, seaport dekat Selangor, lebuh raya di Selangor, kereta api pun di Selangor. Macam dia menjadi satu hub sebab memang kita nak pindah pada e-dagang, pindah pada digital ekonomi, tapi barang tak boleh bergerak sendiri. Dia memerlukan sistem logistik dan kita dapat lihat sekarang ni ramai, dulu kita tak cukup, sekarang rider tak cukup. Rider tak cukup nak hantar barang untuk kita beberapa syarikat e-hailing sebagainya, tak cukup orang. Jadi orang semua sekarang ni dah ada syarikat yang menawarkan pekerjaan menjadi rider. Gig ekonomi itulah. Gig ekonomi sebab logistik ni dia support, dia goes in line tapi orang tak nampak kat belakang untuk warehousing dan sebagainya. Okey, untuk kita menutup perbualan selama 2 jam 30 minit kita pada petang ini, Dr. Madeline berpuas hati dengan pembentangan bagi Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek yang diumumkan tadi? Okey, semasa mendengar tadi dalam masa yang agak singkat, saya boleh mengatakan yang saya berpuas hati dengan ada tadi saya kata mungkin yang bahagian yang untuk rakyat jelata yang saya kata tadi, yang informal sektor tidak formal tu, dan juga satu lagi yang saya rasakan ialah saya menyentuh tentang logistik. Bagi saya COVID ini menunjukkan kepada kita kelemahan yang ada dalam bentuk infrastruktur development, pembangunan infrastruktur. Dan rata-rata sebab saya banyak mengkaji di Sabah Sarawak dan di pedalaman, saya rasa inilah waktu dan peluang yang terbaik untuk kita melihat kembali keutamaan kita dari segi pembangunan ini. So saya mengharapkan kerajaan dalam jangka masa panjang, sebab ini yang jangka masa pendek. Dalam jangka masa panjang saya mengharapkan kerajaan persekutuan memberi peruntukan yang lebih untuk kepada kerajaan untuk kedua-dua negeri ini supaya infrastruktur khususnya yang tadi disebut tadi,
untuk digital ekonomi dan sebagainya. Sebab ini menunjukkan kepada kita betapa sukarnya macam bantuan prihatin nasional semuanya dimasukkan ke dalam bank pada satu ketika. Betapa sukarnya masyarakat. Tapi kalau you sebut nanti apa nama dia panggilnya e-wallet, you tak ada duit, nak explain orang kampung ni macam mana ni? Ada duit tapi tak ada duit. Itu berat sikit tu cerita tu. So bagi saya mengharapkan supaya kita akan meneruskan usaha untuk mencari norma baru. Maknanya kalau dulu peruntukannya mengikut per kapita kepala, mungkin sekarang kita mengikut keutamaan. Kalau luar bandar itu sangat perlu, maka pelaburan perlu. Saya senanglah bercakap sebab tapi saya rasa kerajaan negeri Sarawak kita banyak duit lah. InsyaAllah. Kita boleh gunakan dia untuk kebaikan semua. InsyaAllah. Baik, Dr. Aimi, secara ringkasnya dalam masa beberapa saat ini, 6 bulan ini adakah mencukupi untuk kita melaksanakan pelan pemulihan ini dan bagaimana untuk kita melihat perkembangan dan juga progres bagi sepanjang apa yang diberikan hari ini, alhamdulillah bagus, ya. Dia ada kesinambungan daripada pakej yang pertama 250 bilion dan tambahan ni kita nampak dia punya continuity. Kita nampak arah kita jelas dekat mana kerajaan target, ya. Itu yang penting. Ya, dan kita harapkan yang penting kita balik kepada diri sendiri, rakyat Malaysia. Kita harus ada disiplin diri, kita harus mengikut langkah-langkah disuruhkan oleh Majlis Tindakan Negara, ya. 3C, ya, 3W ikut supaya kita boleh balik pada norma kita yang asal. InsyaAllah. Itu yang penting sebenarnya. Menjalani norma baru ataupun resam baru yang disebutkan dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siaran khas bagi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek sebentar tadi, dan juga ini merupakan satu perkara cukup baik untuk kita kongsikan. Terima kasih kepada Dr. Madeline Berma, Fellow Akademi Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi Uni KL Business School, kerana bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah, satu proses cukup baik. Penjana bersama Menjana Ekonomi dan juga Kerajaan Prihatin, itu antara perkara-perkara penting yang disebutkan dalam putusan khas oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Teruskan kesihatan anda bersama kami di Radio Televisyen Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Waalaikumsalam.